Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam ni kelas kita akan menyambung bab 3 iaitu tentang tajuk baru kita iaitu konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Apa-apa hal pun sebelum kita masuk ke bahagian seterusnya, kita tengok dulu sinopsis iaitu konflik dunia yang merangkumi Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua ni sebenarnya tercetus adalah akibat pada pertemuan ataupun perkembangan imperialisme dan nasionalisme dan juga perebutan kuasa politik dan ekonomi. Kalau kena faham imperialisme ni adalah bentuk penjajahan di mana kuasa-kuasa besar seperti British, Belanda, Perancis, Spanyol yang menjajah negara-negara yang lebih lemah untuk kepentingan tertentu. Jadi bila banyak kuasa asing ni dia cuba mendapatkan perkara yang sama. Kalau kita tengok tadi untuk kuasa politik dan ekonomi. Kuasa politik tu maksudnya bila sesebuah negara yang besar tu dia mempunyai negara-negara jajahan yang lebih banyak, maknanya negara itu lebih kuat. Okay. Dari segi ekonomi pula, kalau yang kita tahu dekat Tanah Melayu sendiri ada banyak biji timah pada satu ketika dulu yang membantu revolusi perindustrian yang berlaku di barat. Okay, jadi British pada ketika itu telah berjaya menjajah Tanah Melayu untuk mengaut segala hasil bumi, terutamanya biji timah untuk membantu pasaran dunia dalam revolusi perindustrian. Selain itu, kalau kita tengok Perang Dunia memang mulanya bermula di Eropah, kemudian merebak ke Asia Pasifik. Pemerintahan tentera Jepun di negara kita telah mencetuskan tindak balas rakyat dan menyemarakkan lagi nasionalisme dalam kalangan rakyat. Baik, seterusnya kalau kita tengok kronologi bermula pada tahun 1914 hingga tahun 1919 berlakunya pembunuhan putera mahkota Austria-Hungary Franz Ferdinand. Perang Dunia Pertama telah meletus. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut, dan cikgu akan sertakan dengan beberapa video berkaitan pembunuhan putera mahkota Austria-Hungary ini. 4 tahun selepasnya Jerman menandatangani gencatan senjata, maka berakhirlah Perang Dunia Pertama. Maknanya ni tadi selepas pembunuhan tu tahun yang sama bulan depannya tu pada tahun yang sama tercetusnya Perang Dunia Pertama. Dalam tempoh 14 tahun perang itu berakhir sekejap. Kemudian kita tengok tahun depannya 1919 telah berlaku perjanjian Versailles ditandatangani untuk syarat perdamaian untuk semua negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Sebenarnya kita tengok intipati pembelajaran kita dalam bab 3 ini ada banyak, ada 9 semua sekali. Untuk hari ini mungkin kita pergi 1 atau 2 sahaja. Kalau kita tengok nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia, kalau yang kita tengok pada bab 2, penghujung bab 2, kita tengok nasionalisme itu sendiri yang berlaku secara ideologinya. Kita nampak perkembangan faktor-faktor menyebabkan nasionalisme, adanya penentangan-penentangan yang berlaku semasa pendudukan British. Kita tak cerita kalau tentang pendudukan Jepun, kita tak cerita sangat sebab kalau pendudukan Jepun tu dah kira dalam tempoh Perang Dunia Kedua. Seterusnya kita akan tengok latar belakang Perang Dunia. Dalam bab 3 lagi kita akan belajar perkembangan Perang Dunia Kedua, perkembangan Perang Dunia Kedua sampailah yang merebak ke Asia Pasifik, dan kita akan jelaskan faktor kedatangan Jepun ke negara kita, dasar pendudukan Jepun di negara kita. Yang ketujuh, perjuangan rakyat menentang penduduk Jepun, perkembangan gerakan nasional tempatan dan pendudukan Jepun. Seterusnya yang ke-9, keadaan negara kita selepas kekalahan Jepun. Seterusnya, yang ni boleh baca nanti. Dalam buku teks ada, ini semua adalah petikan daripada buku teks KPS kemahiran pemikiran sejarah yang awak kena tahu, iaitu pertama sekali dalam mana-mana bab sekalipun kita dalam bab sebelum-sebelumnya pun kita dah melihat kronologi. Kronologi ni perjalanan sesuatu peristiwa tu. Kemudian selain daripada kita dah faham kronologi, kita
kita juga kena meneroka bukti nasionalisme tempatan sebelum dan selepas Perang Dunia Kedua. Dan kita sewajarnya dapat membuat imajinasi kesengsaraan rakyat akibat dasar pendudukan Jepun. Kemudian kita akan interpretasi perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun dan membuat rasionalisasi menghindari konflik antara bangsa. Okey. Sekarang ni kita akan pergi pada subtopik pertama, iaitu nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia Kedua. Kesedaran awal nasionalisme telah berlaku sejak awal abad ke-20 lagi. Bila mana British telah berusaha membendung pengaruh idea gerakan Islam dari Timur Tengah yang kita sebut gerakan Islah tu. British dengan persetujuan Raja-Raja Melayu memperkenalkan enakmen Undang-Undang Islam pada tahun 1904 bagi memastikan sesiapa yang mencetak dan mengedarkan tulisan berkaitan dengan agama dan politik Islam tanpa keizinan Sultan boleh dikenakan hukuman penjara. British juga turut memperkenalkan dua badan penyiasat iaitu Jabatan Siasatan Jenayah dan Biro Siasatan Politik. Ni semua tujuannya untuk mengawal gerakan Islamiah yang berlaku dekat negeri-negeri Melayu dan juga negeri-negeri Selat. Begitu sekali British nak kekang nasionalisme di negara kita. Okey. Kebangkitan Islam pada peringkat antarabangsa telah menyebabkan British berwaspada terhadap gerakan pan-Islami. Contohnya penentangan Tok Janggut. Ini adalah hasil daripada kesedaran politik antarabangsa yang menggerakkan penentangan bercorak tempatan. Walaupun gerakan ini melibatkan penduduk pasir putih di Kelantan, isu penentangan ini adalah untuk mempertahankan agama Islam dan hak penduduk tempatan. Penentangan ini berlaku di tengah-tengah kancah pergolakan politik yang berlaku di Eropah pada ketika itu. Okey, kemudian kita tengok lagi yang berlaku. Penentangan Tok Janggut adalah rentetan daripada cetusan kebangkitan masyarakat Islam sedunia terhadap penjajah barat yang menakluk negara-negara Islam. Macam dekat Timur Tengah, kalau kita tengok negara yang berdekatan dengan Eropah benua Eropah. Kebangkitan Tok Janggut ni telah dipengaruhi oleh penglibatan Empayar Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama di Eropah. Ni isu cukai lah, kita tengok ada isu cukai menyebabkan rakyat semakin benci kepada British. Okey, seterusnya British juga berwaspada terhadap sokongan orang Melayu. Dan sebenarnya kat sini macam Tok Janggut sendiri adalah bekas pelajar yang belajar dekat Timur Tengah. Sebab tu dia dapatkan ideologi ni macam kita dah belajar pada tajuk sebelumnya. Baik. Dan kalau kita tengok ada satu keratan akhbar di sini pada 11 November 1914 Empayar Uthmaniyah mengeluarkan fatwa menyeru orang Islam yang ditindas oleh penjajah barat agar bangkit bersama-sama dengan Empayar Uthmaniyah. Perkembangan ini mendapat perhatian penduduk di tanah Melayu, terutama kaum muda melalui akhbar. Okey, kita akan sambung lagi pada subtopik seterusnya.